Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. Okey, so hari ini cikgu nak bincang bab 7 lah, sukatan serakan data terkumpul. Sebenarnya pelajar dah belajar di tingkatan 4 sukatan serakan data tak terkumpul. So beza dia terkumpul dan tak terkumpul tu tak tersusun lah. Terkumpul ni yang data yang dah tersusun. Okey, so pelajar akan belajar dua lah. Pelajar akan belajar yang pertama sekali serakan, yang kedua sukatan serakan. Okey, so hari ni cikgu nak habiskan 7.1 lah. Ada 8 contoh. Okey, yang cikgu ambil daripada textbook lah. Okey, first kali kita pergi. Yang pertama sekali pelajar kena kenal lah. Pelajar kena kenal apa dia histogram. Okey, so histogram bentuk bar macam ni lah. Okey, bentuk bar. So cikgu contoh sikit. Okey, so bentuk bar macam ni. Ni adalah histogram. Okey, ni histogram Okey. Yang kedua, poligon kekerapan. Okey, poligon kekerapan ni kita ambil daripada titik tengah ni. Ni adalah poligon kekerapan. So, yang warna purple tu. So, cikgu tukar dia kepada warna hijau ni. So, kita dah buat histogram, kita cantum dia. Okey, bila cantum, okey, dia mesti ada penutup lah. Okey, ni adalah poligon kekerapan. So, pelajar kena master lah. Okey, kena kenal dulu histogram, kena kenal poligon kekerapan. Okey, kita pergi kepada gambar seterusnya. Ni bentuk-bentuk histogram lah. Okey, histogram kita ada bentuk loceng. So, ni loceng. So, bentuk seragam. Ni seragam je data yang kita dapat ni. Okey, pencong ke kanan. So, bila kanan sikit tu, kita panggil dia pencong ke kanan lah. Okey, kalau kiri sikit, pencong ke kiri. Okey, so kita pergi kepada contoh yang pertama Contoh yang pertama, okey, kita tengok set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. So, kita ada data kat sini, tinggi murid tingkatan 5. Okey, soalan first, tentukan selang kelas. Okey, so selang kelas ni mudah lah. Okey, macam mana kita nak cari selang kelas? Okey, first kali pelajar kena ambil data yang terbesar sekali. So, data yang kita dapat, data yang terbesar kat sini. Mana data yang terbesar? So, 173. Ni data yang terbesar. Okey, sebab kita nak cari selang kelas So, data terbesar kita tolak dengan data yang terkecil. So, data yang terkecil kat sini 145. Okey, so kita nak dapat selang kelas. So, kita bahagi dengan bilangan kelas yang dia bagilah pada kita. Okey, so cikgu buat kat sini. So, A, kita nak tahu saiz selang kelas Saiz selang kelas. Okey, so data yang terbesar 173 tolak dengan paling kecil sekali 145 bahagi dengan selang kelas yang dia bagi pada kita lah 6. Okey, cikgu keluarkan kalkulator. So, 173 tolak dengan 145. 145. Okey, kita bahagi dengan 6. Okey, so kita akan dapat 4.7 lah. Okey, 4.7. So, dekat sini dia sepatutnya kat bawah lah. So, cikgu tulis kat tepi 4.7. So, dia ada tilde dekat sini lah. So, tilde, so paling hampir dia 5 lah. Okey, jadi saiz selang kelas dia 5 lah. Okey, 5. So, kita kena start daripada yang kecil lah, 145 Okey, so kita tengok bina satu jadual kekerapan berdasarkan maklumat A. Okey, seterusnya lengkapkan jadual kekerapan tersebut
dengan had bawah. Yang ni mesti ada had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. So cikgu lengkapkan jadual dekat sini lah. Okey, first kali kena ada tinggi, kena ada kekerapan. Okey. So kita tengok selang kelas dulu selang kelas kita start dengan 145. Okey, 145 hingga so dia 5 lah kat sini. So kita start 145, 146, 147, 148, 149. So ada 5 kan? 1, 2, 3, 4 dan 5. So hingga 149 lah. 149. Okey. So boleh sambung lah. Okey, 150. Okey, 5 kan? Hingga 154. 155 hingga 159. 160 hingga 164. Okey, 165 hingga 169 dan 170 hingga 174. Okey, so settle dekat sini. Okey, settle. Seterusnya kita cari kekerapan. Okey, yang lain ni pelajar boleh isi terus pelajar boleh isi terus. Had bawah. Had bawah nilai yang paling bawah lah. So cikgu ambil yang warna biru. So had bawah ni adalah had bawah. So 145. Had atas dia 149. Okey, titik tengah dia. So titik tengah ni maksudnya 145 tambah 149 bahagi dengan 2. Okey, 145 tambah dengan 149. So kita bahagi dia dengan 2. So kita akan dapat titik tengah dia 147. Okey. So 147. Okey, sempadan bawah dia macam mana kita dapat? So kita tolak 0.5 lah. So kat sini kita akan dapat 144.5. Kat sini tambah 0.5 149.5. Okey, so sama juga yang lain ni. Okey, 150, 154. So kita tengok titik tengah dia seperti biasa tadi cikgu dah ajar. 150 tambah dengan 1554. So kita bahagi dia dengan 2. So kita dapat 152. Okey, 152. So dekat sini tolak 0.5. So 149.5 kita ambil atas ni turun bawah senang. Okey, so sini 154.5. So 154.5 duduk sini lah. Okey, so kita bawa dia turun bawah lah. Okey, so sambung. So dekat sini pelajar boleh agak dah. Pelajar boleh agak. Okey, pelajar boleh isi. Okey, cuma cikgu nak highlight dekat sini kekerapan lah. Kekerapan macam mana kita nak buat? So untuk memudahkan pelajar so cikgu pakai warna hijau. So memudahkan pelajar. So pelajar potong dulu 153. So 153 dekat mana 153? So dekat sini 1. 158 mana 158? Sini 1. 145. So dekat sini 1. 166. So dekat sini 1. 158. So kat sini 2. Okey, 168. So 168 dia dekat sini. Okey, 161. So kita akan dapat kat sini. Okey, 150. So pelajar akan dapat kat sini lah. Okey, dan pelajar habiskan yang ni So cikgu isi terus kat sini. Okey, untuk makluman pelajar cikgu isi terus. Okey, so dekat sini kekerapan yang kita dapat lah. Yang lain ni pelajar boleh isi. Okey, so settle untuk contoh yang pertama. Okey, tahu selang kelas. Okey, nak cari selang kelas, nilai besar tolak nilai kecil bahagi dengan selang kelas yang dia bagi. Seterusnya penuhkan tabel lah. Okey, settle part yang pertama. Okey, kita pergi part yang kedua. Okey, bina jadual kekerapan longgokkan. Okey, ni longgokkan. Dia ada ayat longgokkan dekat sini. Okey, so macam mana kita nak buat? So kita ada umur.
Umur kita ada kat sini. Okey, so dekat sini kita ada kekerapan. So dekat sini kita ada kekerapan. Longgokan. Okey, so pelajar boleh isilah umur 10 hingga 19. Kekerapan yang 4, 20 hingga 29. Kekerapan dia 5, 30 hingga 39. Kekerapan dia 8, 40 hingga 49. Kekerapan dia 7, 50 hingga 59. Kekerapan dia 3. So macam mana kita nak cari kekerapan longgokan? So cikgu buat warna lain sikit. Okay, so yang 4 kat sini kita ambil lah 4. Okay, so 4 ni mesti ditambah dengan 5. So dapat 9 je kat sini. 9 tambah 8. So dapat 17. 17 tambah 7 dapat 20. 24 dan 24 tambah 3. So kita dapat 27. So settle. Kekerapan longgokan settle. Pelajar mesti boleh ni. Okey. Standby calculator je lah, senang nak kira. Okey. So settle. Contoh yang kedua. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kita tengok dulu soalan. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer yang direkod kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya. Okey, dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram. Okey, dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km pada paksi mengufuk dan 2 cm 10 buah kereta pada paksi mencacang. So dekat sini pelajar kena ada kertas graf lah. Okey, so macam mana kita nak buat table dia? So dekat sini mesti laju lah. Laju, so unit dia kilometer per jam. Okey, seterusnya kita ada bilangan kereta. Okey, dan dekat sini kita nak buat histogram dan poligon kekerapan. Okey, mesti ada titik tengah lah. Titik tengah. Okey, mesti ada sempadan. Sempadan bawah. Sempadan atas. Okey, so kita tengok kelajuan dulu. Okey, first kali 70 hingga 79. So bilangan kereta dia 5 lah. So titik tengah dia tambah je 2. Tadi cikgu dah tunjuk. 70 tambah dengan 79. So kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat 74.5 lah. Okey, 74.5. So sempadan bawah tadi cikgu cerita kita tolak 0.5. So kita akan dapat 69.5. So sempadan atas 79.5. So 79.5 buat sini terus. Okey, so dekat sini kita tahu 80 hingga 89. Kekerapan dia bilangan kereta tu 10. So titik tengah dia kat sini. So 87.5. Okey, 87. Ni 80 hingga 89. So 87. 80 hingga 89. So betul tak ni? Cikgu tekan kalkulator dulu. 80 tambah dengan 89. Kita bahagi dia dengan 2. 84.5. Minta maaf. So 84.5. Okey, so 79.5 kat sini. 89.5. So cikgu tunjuk satu lagi 90 hingga 99. So kekerapan dia 20. Titik tengah dia 94.5. So dekat sini tolak 0.5. 89.5. Ni 99.5 dan seterusnya lah. Okey, so settle contoh yang ketiga. Mudah je Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang ketiga tadi dulu. So dia minta kita lukis
histogram dan poligon kekerapan. So pelajar kena ada kertas graf lah. Kena ada kertas graf. So pelajar kena buat dua ni Okey. So cikgu tinggal soalan ni. Kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan dalam saat. Okey, dicatatkan 20 orang peserta. So dekat sini ada 20 orang peserta. Okey, dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang lah. Okey, wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm, 5 cm, 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ni paksi bawah lah. Okey. Dan 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencacang. So ni mencacang. Okey, so data dia first kali kena ada ni lah, kena ada titik tengah. Sebab kenapa titik tengah? Sebab kita nak bina poligon kekerapan. So mesti ada titik tengah. Ni adalah titik tengah dia. Okey, titik tengah. So dia start dengan 47. So sambung seterusnya lah. Kita plot. Terus kita dapat graf. Ni adalah poligon kekerapan. Ni data daripada atas lah. Okey, settle kan? Mudah je kan? Okey, so seterusnya kita pergi kepada contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima, rajah menunjukkan 2 histogram. So kita ada 2 histogram 2 histogram. So yang ni bentuk apa tadi? Loceng, kan? Yang ni bentuk apa tadi? Mendata tadi kan, ataupun seragam. Dekat atas dia seragam je. Okey. So kita tengok rajah menunjukkan 2 histogram bagi mewakili masa yang diambil 25 perenang dalam 2 acara berbeza. So kita ada kuat lentang, kita ada gaya bebas. Okey, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. So bentuk taburan histogram kalau untuk acara 100 ni, okey, bentuk loceng. So kita dah cerita kan, ni bentuk loceng ni. Okey ni. Okey, daripada atas so bentuk loceng. Sekejap. Okey. So untuk A ni, gambar yang pertama ni bentuk loceng. Loceng manakala okey, acara gaya bebas ni, yang kedua ni bentuk seragam. So pelajar kena tulis lah, okey, untuk 100 meter gaya kuat lentang berbentuk loceng berbentuk loceng. Okey, manakala 100 meter gaya bebas berbentuk seragam. Okey, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan lebih luas? Okey, berikan sebab dia. So kita tengok kat sini untuk kuat lentang tu serakan dia bebas. Bebas maksudnya beza lah, berbeza. So kita tulis kat sini. So cikgu tulis jawapan kat sini. Okey, kuat lentang. So kuat lentang okey, mempunyai serakan lebih luas serakan lebih luas. Lebih luas kerana beza masa yang diambil lah besar. Okey, beza masa yang diambil tu besar daripada yang first ni, yang hujung ni dengan yang kat sini lah. Okey, maksudnya beza dia luas. Okey, so cikgu tulis kat sini beza masa beza masa yang diambil. Ialah okey 30 saat. So dapat daripada mana 30 saat ni? 102 saat kita tolak dengan 72 saat lah. Okey, so kita dapat 30 saat. So serakan dia besar lah.
Okey, antara kuat lentang dan gaya bebas, cara manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? So dekat sini lebih baik 100 meter gaya bebas lah. Sebab apa dia lebih baik? Okey, kerana kebanyakan catatan masa dia lebih baik lah. Okey, so catatan masa dia hampir seragam je semua Okey, so dekat sini kena tulis jugalah. Okey, 100 meter gaya bebas. 100 meter gaya bebas. Okey, sebab catatan masa dia lebih baik. Catatan masa lebih baik. Okey, so settle untuk soalan contoh 5. Okey, kita pergi kepada contoh 6. Okey, contoh 6. So dekat sini kita tahu keluar je gambar macam ni, kita tahu dia poligon kekerapan lah. Okey. So kita tengok soalan dia. Okey, poligon kekerapan menunjukkan harga jualan rumah. Okey, yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan lah bagi tempoh masa 6 bulan yang lepas. Okey, so kita ada kawasan A warna merah ni, kawasan B warna biru tu lah. Okey, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, so bentuk taburan kita tengok dulu kawasan A. Kawasan A dia macam ni. So nampak belah kiri dia, belah kanan dia lebih sedikit. So kat sini kita tahu pincang ke kanan So kita tulis kat sini. Kawasan A pincang ke kanan. Okey, kawasan B sebaliknya lah. Nampak kawasan B pincang ke kiri. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, kawasan A dengan kawasan B kita tengok dekat sini hampir sama hampir sama. Okey, walaupun bentuk taburan dia berbeza lah. So yang ni unit rumah. Okey, yang ni adalah harga rumah lah, harga rumah. Okey, so kita tengok dekat sini serakan harga jualan bagi kawasan A, kawasan B ni hampir sama. Okey, hampir samalah harga dia. Tak ada beza banyak pun kat sini Okey, so kat sini kita tulis. Okey, cikgu tulis jawapan lah, bagi detail sikit. Okey, A dan B ni hampir sama serakan kawasan A dan B hampir sama. Walaupun bentuk taburan berbeza lah. Bentuk taburan berbeza. Okey, so settle untuk soalan sebab dia nak bandingkan serakan harga jualan tu. Okey, so soalan C pendapat lah. Dia minta pendapat kita. Okey, pada pendapat anda, kawasan manakah mewakili kawasan bandar dan kawasan luar bandar? Okey, kawasan A mewakili kawasan luar bandar lah. Okey, dekat sini kita tengok kawasan A adalah kawasan luar bandar. Okey, kebanyakan harga rumahnya adalah rendah lah. So dekat sini banyak harga dia rendah. Okey, manakala kawasan B tu kebanyakan harga rumah dia tinggi. Okey, bila harga rumah dia tinggi, kita tahulah dia kawasan bandar Okey, so untuk soalan C, cikgu jawab kat sini lah. Okey, kawasan A dulu. Kawasan A, kita tengok dekat sini
Harga rumah lebih rendah. Harga rumah lebih rendah. Dah, so harga rumah lebih rendah, kita tahu dia kawasan luar bandar lah. Okey. Kawasan B, harga lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey, so settle untuk soalan ni. Settle untuk soalan contoh 6. Okey. So sambungan dia kita akan pergi kepada kuartil lah. Kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 lah. Okey, berdasarkan contoh 7 dan seterusnya lah. So cikgu stop dulu video cikgu untuk 6 soalan ni. So boleh like, boleh komen dan boleh subscribe channel cikgu Okey, so 6 soalan saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.